guys, bersama saya lagi dalam Oren Dapat Channel. Ini dia sahabat semua, kita teruskan ya berkaitan dengan Sakatua. Geng Sakatua, tidak lain tidak bukan Tun Dr. Mahathir, yang hari ini kita lihat semakin bimbang apabila Datuk Seri Anwar Ibrahim ia begitu tegas di dalam perihal rasuah untuk kayakan kroni-kroni. Mungkin beliau takut akan terbongkar, akan terdedah segala perbuatan-perbuatan rasuah yang dilakukan oleh bekas ataupun mantan Perdana Menteri ini, yang kini bersama dengan geng sapu bersih, bersama dengan lebay-lebay pas, bersama dengan kaki-kaki fitnah. Hari ini mereka sudah bersama dengan geng Sakatua. Sahabat-sahabat semua, sebelum saya teruskan, jangan lupa untuk terus support Oren Dapat Channel dengan cara tekan butang subscribe, like, dan share. So, mari kita ikuti berita gempa hari ini. Habislah kebimbangan Tun Dr. Mahathir, Datuk Seri Anwar perangi rasuah kayakan kroni. Ini antara kenyataan yang padu hari ini sahabat semua, daripada Timbalan Ketua Menteri 2 Pulau Pinang, Negeri Pulau Pinang, menyatakan kenapa bimbang, kenapa rasa takut ya dengan apa yang dilakukan oleh Perdana Menteri hari ini, Datuk Seri Anwar Ibrahim, untuk memerangi rasuah yang sedang berleluasa di dalam negara kita hari ini sahabat semua. Jadi sebelum saya teruskan, jangan lupa untuk terus support Oren Dapat Channel dengan cara tekan butang subscribe, like, dan share. So, mari kita ikuti berita gempa hari ini. Kebimbangan Tun Dr. Mahathir karena Perdana Menteri hari ini ia begitu tegas di dalam perihal rasuah. Jadi sahabat-sahabat semua, kenapakah? Soalnya kenapakah Tun Dr. Mahathir hari ini begitu bimbang dengan usaha untuk membentras rasuah yang semakin meluas di dalam negara kita? Itu dia. Jadi saya ingin memberikan atau membacakan kenyataan ini untuk kita hayati bersama ya, kenyataan daripada Timbalan Ketua Menteri Pulau Pinang kedua, yaitu P. Ramasari. Katanya, adakah tindakan keras kerajaan terhadap dakwaan rasuah membabitkan pemimpin terdahulu menjadikan Dr. Mahathir Mohamad semakin resah soal Timbalan Ketua Menteri Pulau Pinang itu? Menurut pemimpin itu juga terdapat kebimbangan yang berterusan di kalangan penerima kekayaan haram, bahwa Perdana Menteri Anwar Ibrahim mungkin memperluaskan usahanya untuk anti rasuah. Itu dia. Dan karena lagi dalam hal ini, Anwar mungkin terfikir untuk mengejar pemimpin terdahulu yang mempunyai peranan dalam merompak berbilion-bilion wang negara. Kaya raya keluarga, menantu, inilah yang mereka lakukan. Jadi mungkin hari ini mereka terfikir mungkin ada Datuk Seri Anwar untuk mendedahkan segala kebobrokan, segala perlakuan salah guna kuasa rasuah yang mereka pernah lakukan. Karena itu mereka merasa bimbang dan rasa tergugat. Karena itu mereka mula untuk menyerang Datuk Seri Anwar Ibrahim. Tambah lagi, Mahathir yang sering dituduh membantu kroni dan saudaranya mungkin ada sebab untuk bimbang, katanya dalam satu kenyataan media pada petang hari ini. Dia mendakwa ini mungkin menjadi pencetus di sebalik rancangan bekas Perdana Menteri itu untuk mengadakan perhimpunan proklamasi orang Melayu dengan tujuan untuk menjatuhkan kerajaan sedia ada. Ramasari menjawab kritikan Mahathir terhadap Anwar selepas mendakwa beberapa lokasi telah membatalkan tempahan untuk perhimpunan berkenaan. Tanpa memberikan sebarang bukti, Mahathir menuding jari ke arah Perdana Menteri sambil menuduhnya cuba mengekang perbezaan pendapat terhadap pentadbirannya. Apabila Pakatan Harapan berdamai dan bekerjasama dengan Mahathir untuk menggulingkan Barisan Nasional pada pilihan raya umum yang ke-18, veteran DAP Lim Kit Siang menafikan. Dia menuduh pemimpin veteran itu yang menjadi Perdana Menteri buat kali kedua melakukan rasuah. Jadi dalam temu bual pada 2018, Lim ketika ditanya mengenai perkara itu berkata, "Saya tidak pernah mengatakan dia makan rasuah. Kamu boleh teliti semua kenyataan saya, semua dalam rekod. Saya tidak pernah mengatakan Mahathir makan rasuah," katanya. Saya cuma berkata terdapat contoh penyalahgunaan kuasa dan seumpama itu, tambahnya lagi. Lim yang juga ditanya sama ada dia masih akan mendesak siasatan yang dituntutnya sebelum ini mengenai perkara yang berlaku semasa tempoh pertama Mahathir sebagai Perdana Menteri dari tahun 1981 hingga 2003. Dan jawabannya adalah bahwa kerajaan PS mempunyai keutamaan lain. Sementara itu Ramasari menuduh Mahathir meletakkan asas untuk langkah seretanya membawa kepada tumbangnya kerajaan PS selepas 22 bulan memerintah.
Jika dia tidak ragu-ragu untuk menjatuhkan kerajaan sendiri, maka apa yang kamu harapkan akan dilakukan dengan kerajaan yang dirinya bukan sebagian daripadanya, tambahnya lagi. Ya, Ramasari juga bertanya kepada Mahathir yang terus menyuarakan dakwaan bahwa orang Melayu masih ketinggalan tentang apa yang dilakukannya untuk bangsa walaupun sudah 2 kali menjadi Perdana Menteri. Betul, setuju dengan kenyataan ini. Selama 22 tahun menjadi Perdana Menteri, sampai hari ini orang Melayu masih lagi terpinggir. Selepas jadi Perdana Menteri kali kedua, juga Melayu terpinggir. Hari ini selepas bukan lagi menjadi Perdana Menteri, masih melakukan benda yang sama. Jadi, apa yang beliau telah lakukan semasa dalam pentadbirannya, semasa menjadi Perdana Menteri. Itu soalnya sahabat semua. Semasa Mahathir berkuasa, dia memindas orang Melayu karena tidak mengambil kesempatan daripada peluang ekonomi yang ada. Namun, apabila dia tidak berkuasa, dia bercerita tentang bagaimana orang Melayu kalah kepada orang bukan Melayu. Soalan saya mudah. Dia menjadi Perdana Menteri 2 kali, tempoh pertama 22 tahun dan tempoh kedua 22 bulan. Apa yang dia lakukan untuk tangani nasib orang Melayu? Kebanyakan soalnya lagi. Wow, terbaik soalan ini sahabat-sahabat semua. Jadi ini yang harus kita pikirkan. Ya, semasa pentadbirannya, semasa menjadi Perdana Menteri, apa yang dia tahu adalah untuk mengayakan kroni-kroni, anak-anak, sanak saudara, kawan-kawan dan sebagainya. Tapi Melayu itu dibelangkakan, dan apabila tidak punya kuasa hari ini, kononnya Melayu sudah kalah dengan orang yang bukan Melayu. Mereka menggunakan isu bangsa, isu agama, sahabat-sahabat semua. Ini adalah motif, ini adalah modal mereka yang sudah tidak boleh diguna pakai pada hari ini. Karena rakyat semakin bijak menilai di mana siapa pemimpin yang berjiwa rakyat, siapa pemimpin yang berjiwa keluarga, kroni, dan anak-anak dan juga kawan-kawan mereka. Mereka yang dikayakan, tapi rakyat hari ini seperti yang dinyatakannya, rakyat Melayu semakin terpinggir. Itulah kenyataan daripada seorang yang sangat suka untuk memusingkan fakta dan sebagainya. Jadi sahabat-sahabat semua, sekali lagi terima kasih kerana bersama, dan mungkin Anda mau memberikan sebarang komen, Anda boleh berikan komen Anda dalam ruangan komen. Dan sekaligus izinkan saya untuk mengundurkan diri. Seperti biasa, peribahasa mengatakan, tapapun kangkap, 2 tahun keinginan. Dalam bahasa Melayunya, tepuk dada, tanya selera. Sekian saya daripada Orang Dapat Channel. Sampai kita berjumpa lagi untuk info dan update yang seterusnya. Sekian, bye-bye.